Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita untuk bertemu sekali lagi dengan Ramadan yang diberkati itu, untuk bertemu dengan bulan yang penuh dengan keberkatan yang pernah datang mengunjungi Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para salafus salih dan orang-orang yang terdahulu daripada kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kalaulah kita merujuk kepada ciri-ciri Ramadan yang dinyatakan, yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyifatkan Ramadan itu ialah syahrun mubarak, bulan yang diberi keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberkati. Dalam tempoh 30 hari kita menjalani ibadah itu, kita mengecapi nikmat keberkatan itu. Dalam tempoh 30 hari kita menjalani ibadah itu, kita merasai bagaimana bulan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mengerjakan pelbagai ibadah, dengan kita mengerjakan pelbagai amal yang soleh kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuklah ibadah yang asasi di bulan Ramadan, iaitulah as-siyam, berpuasa. Merupakan ibadah teras, ibadah yang asas kepada umat Islam apabila Ramadan datang berkunjung. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Muttafaqun alaih. Sesiapa yang berpuasa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan penuh keimanan dan mengharapkan gala balasan daripada Allah Subhanahu wa taala, nescaya Allah akan mengampuni dosa-dosa yang terdahulu. Dalam suatu hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan maksud yang sama, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Sesiapa yang mendirikan ibadah, man qama, yang menghidupkan, yang mendirikan ibadah pada bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, dengan keimanan kepada Allah dan mengharapkan balasan daripada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, nescaya Allah akan memberikan pengampunan kepada dosa-dosa yang terdahulu. Inilah dia nikmat keberkatan yang diberi, yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sepanjang kita berada di bulan yang penuh dengan keberkatan ini. Seterusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam turut menyifatkan Ramadan itu ialah syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr, bulan yang padanya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan ini juga merupakan suatu nikmat yang besar yang datang kepada kita di bulan Ramadan, bulan yang mana terdapat satu malam yang khairun min alfi syahr. Sehingga Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dalam suratul Qadr, Allah Ta'ala tanya kita, "Wa ma adraka ma lailatul qadr?" Apakah yang kamu tahu tentang Lailatul Qadar itu, kata Allah. Lalu Allah menyatakan, "Lailatul Qadri khairum min alfi syahr." Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ramai orang silap faham. Dia kata Lailatul Qadar ini menyamai 1000 bulan. Bukan. Quran tak pernah sebut menyamai. Tetapi Quran menyebut khairun, lebih baik daripada 1000 bulan. Inilah kelebihan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak terdapat dalam bulan lain. Persoalan yang paling besar adalah, adakah kita mencari Lailatul Qadar itu dan tempoh yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tempoh yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam,
yang dikatakan taharrau lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Rasulullah sebut carilah, usahalah. Rasulullah tak suruh tunggu. Tetapi Rasulullah suruh apa? Taharrau, cari, usaha. Puak-puak kita Padang kalau duk main tunggu. Tunggu cokoh je Lailatul Qadar datang. Tak datang. Kalau kita main tunggu macam tu, dia kena cari. Taharrau lailatul qadr. Di manakah Lailatul Qadar itu? Fil ashril awakhir min Ramadan, di 10 yang akhir daripada Ramadan itu. Muslimin mati Allah. Kita cari ke tidak? Kita dapat, soal dapat. Nombor 2, yang penting kita cari ke tidak? Kita usaha ke tidak di 10 yang terakhir yang telah pun berlalu itu? Kita tidak boleh repeat lagi dalam tahun ini. Kita tak boleh ulang lagi untuk tahun ini. Dah berlalu dah, muslimin muslimat dan dirahmati Allah. Ini muhasabah yang cukup penting untuk kita. Untuk kita melihat kembali bagaimana penyesalan itu tidak akan memberi apa-apa makna kepada kita untuk kali ini kalau kita tidak mencari Lailatul Qadar di 10 yang terakhir tersebut. Lalu muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Nabi SAW turut menyifatkan Ramadan itu ialah syahrul muwasat, bulan berterima kasih. Maknanya bulan untuk adanya sifat belas kasihan. Bulan yang mana kita ada sifat tolak ansur. Bulan yang mana kita merasai keperitan dan kepedihan yang dialami oleh orang lain. Kita merasai bagaimana kita berhadapan dengan lapar, dahaga, tak makan, tak minum. Pasal apa? Pasal kita menjalani ibadah itu untuk merasai betapa suka dan payahnya hidup kalau tidak makan, tidak minum, merasai keperitan itu. Bagaimana dengan keadaan umat Islam yang berhadapan dengan kelaparan di negara-negara selain daripada Malaysia sebagai contoh, ataupun di dalam negara kita sendiri, terdiri daripada orang-orang miskin, fakir miskin, yang tak cukup makan, yang tidak cukup minum dan sebagainya. Umat Islam yang tidak mendapat bekalan air bersih, yang minum air kotor. Puak-puak kita ni minum air bersih belaka. Tapi ada orang di kalangan umat Islam itu yang minum air kotor, yang tidak mendapat bekalan air bersih. Itulah yang cuba dibawa oleh Ramadan untuk kita hayati penderitaan, kesusahan, keperitan hidup. Dan dengan sebab itulah kita digalakkan untuk bersedekah. Kita digalakkan untuk membantu orang-orang fakir dan miskin. Kita diminta, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membayar zakat fitrah, bagi memberikan harta itu kepada orang yang berhak menerimanya di kalangan orang-orang yang disebut sebagai asnaf yang 8. Inilah perkara-perkara yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyifatkan Ramadan itu ialah syahrun fihi yazdadu fihi rizqul mu'min, bulan yang mana bertambahnya rezeki orang yang beriman. Kita tengok melimpah ruahnya, banyak. Siapa ada habis makan, tak kira sama ada dia orang kaya ke orang miskin ke, semua orang bagi makan. Ada setengah masjid ataupun kebanyakan masjid akan menyediakan buka puasa iftar. Ada setengah masjid sediakan makan untuk bersahur. Ada yang sedia 10 akhir Ramadan untuk bersahur. Macam-macam. Dan banyak lagi rezeki yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan bab makan dia. Rezeki yang terlalu banyak yang diberi oleh Allah yang kita tidak nampak. Inilah kelebihan Ramadan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Setelah Ramadan itu akan berlabuh, kita akan diberi satu hari yang dinamakan Aidil Fitri, hari kemenangan kepada umat Islam. InsyaAllah, kalau tak ada arah melita, panjang umur lagi, agak-agak panjang umur lah, esok kita akan menyambut Hari Aidil Fitri, hari kemenangan.
bagi orang yang menjalani ibadah puasa dengan sebenar-benarnya, bagi orang yang betul-betul mengecapi nikmat Ramadan, dia akan mengetahui betapa besarnya erti Aidil Fitri kepada kehidupan. Tapi bagi orang yang tidak menghayati Ramadan, setakat puasa macam orang biasa puasa, dia tidak akan memahami dan dia tidak akan mengerti erti falsafah Aidil Fitri ini. Muslim subhanahu wa taala. Puak-puak dia tahu apa? Pakai baju raya, seronok, bersukaria, makan sate, makan nasi dagang. Orang lain tak tahu. Tapi bagi orang yang menghayati Ramadan dengan sebenarnya, rasa kepuasan hati itu. Kerana apa? Berjaya melalui ujian yang besar di dalam bulan Ramadan 30 hari. Dan rasa puas hati dah buat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasa bersih diri itu. Inilah erti yang sebenarnya daripada kehadiran Aidil Fitri yang bakal kita sambut pada besoknya. Kepuasan yang mana tidak dapat dikecapi oleh orang-orang yang tidak mengerti dan mengetahui nikmat Aidil Fitri itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Bila kita kembali kepada perkataan Al-Aid, Al-Aid makna daripada perkataan Al-Aud. Al-Aud maknanya ar-ruju', balik. Ataupun Al-Mu'awadah, maknanya benda yang berulang. Al-Mu'awadah maknanya benda yang berulang-ulang. Artinya Ramadan Al-Mubarak itu berlalu dan kita akan balik kepada fitrah. Apakah fitrah yang dinyanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini? Fitrah itu sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Rum ayat yang ke-30. Surah Ar-Rum ayat yang ke-30. Allah menyatakan, "Fa'aqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alayha." لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العظيم. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Pilihlah fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Allah menyebut dalam ayat ni, Allah suruh kita balik kepada fitrah. Bila kita balik kepada fitrah, Hari Raya Aidil Fitri itu memberi pengertian fitrah. Kenapa muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah dikatakan hari raya itu sebagai fitrah? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah pernah sebut, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanahu aw yunassiranahu aw yumajjisanahu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Rasulullah menyatakan setiap anak yang dilahirkan ke dunia ini, dia lahir dalam keadaan suci bersih. Putih macam kain putih, lebih putih daripada kain putih. Setiap bayi, setiap anak yang dilahirkan ke dunia ini, dia akan lahir dalam keadaan fitrah. Maknanya dia masih tak terikat dengan persoalan dosa dan pahala. Dia tidak terikat dengan kesalahan. Dia tidak terikat dengan kesyirikan. Ini maknanya dia lahir dalam keadaan suci dan bersih. Maka kata Nabi SAW, kedua ibu bapanya lah yang akan membentuk anak ini. Apakah yang dikatakan kedua ibu bapa itu yang akan membentuk anak ini? Artinya kedua ibu bapa itulah yang bertanggungjawab sama ada nak mencorakkan anak ini menjadi Yahudi, nak mencorakkan anak ini menjadi Nasara, perangai ke, tingkah laku ke dan sebagainya, ataupun nak mencorakkan anak ini menjadi Majusi, iaitulah orang yang menyembah api.
menyembah berhala dan sebagainya, kedua ibu bapalah. Di sebalik ayat yang saya baca tadi daripada surah Ar-Rum, ayat yang ke-30 tadi, Allah menyatakan, menyuruh kita menghadapkan diri kita ini kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Allah menyuruh supaya kita memilih fitrah Allah yang telah menciptakan manusia apa dia? Islam itu. Balik kepada Islam, balik kepada pengamdan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna fitrah. Orang yang insaf buat dosa banyak, lepas tu dia balik semula ke Tuhan, itu makna dia balik kepada fitrah. Kita di sepanjang Ramadan ini, kita balik kepada fitrah. Sebab apa kita balik kepada fitrah, muslimin dan muslimat dan rahmati Allah? Sebab kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Kita memikul tanggungjawab berpuasa di siang hari itu dengan sebenar-benarnya. Kita menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tak makan, tak minum. Pasal apa? Perintah Allah. Al-imsak. Bermula daripada naik fajar shadiq pagi tadi, ila ghurubi syamsi, sehingga tenggelam matahari pada petang nanti. Dan tempoh tu orang tanya kita, bapa dak makan? Tuhan larang. Bapa dak minum? Tuhan larang. Bapa dak buat benda ni, takut batal puasa. Dapat apa batal puasa je? Tak boleh. Tuhan larang, tak boleh, habis puasa aku, kata dia. Siapa kata dak boleh ngumpat ni bulan puasa ni? Sikit-sikit bulan puasa, sikit-sikit bulan puasa. Sebab apa? Tuhan larang, Tuhan suruh, Tuhan larang, Tuhan suruh. Kita lihat bagaimana keindahan suasana Ramadan ini, orang balik kepada fitrah. Orang balik kepada fitrah. Apa makna fitrah? Dia tahu pantang larangnya dalam beragama. Kenapa tak makan? Tuhan larang. Kenapa tak minum? Tuhan larang. Kenapa buat? Allah suruh, Tuhan suruh. Balik kepada fitrah. Inilah ayat surah Ar-Rum, ayat yang ke-30, yang mengesahkan bahawasanya bila kita melakukan ibadah kepada Allah dan melakukan pengamdian diri yang sebenar-benarnya kepada Allah, maknanya kita telah balik kepada fitrah, kepada asal kejadian kita, bersihnya kita. Dan bulan Ramadan ini, pintu maghfirah, pintu keampunan terlalu luas, muslimin dan muslimat Allah. Pintu keampunan. Kita beristighfar, memohon taubat kepada Allah, dimohonkan supaya Allah Subhanahu wa taala membersihkan diri kita. Dan kalau kita bertemu pula dengan Lailatul Qadar, bersih lagi kita, muslimin dan rahmati Allah, digandakan lagi ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maknanya bila akhir Ramadan ini, 30 Ramadan yang mana akan berlabuh pada petang nanti, muslimin dan rahmati Allah, kita akan balik kepada Allah dengan kosong, bersih daripada segala dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hak mana bersih lah, hak mana tak bersih nak agaknya, hak mana bersih, balik kepada Allah dalam keadaan bersih. Itulah yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Kita akan menjadi orang yang suci bersih, sebagaimana bayi yang baru dilahirkan. Kita pun garu kepala, boleh ke lagu tu Ustaz? Apa tak boleh? Kalau kita bersih daripada segala dosa, dan taubat kita itu ialah taubat nasuha, sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah, sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi SAW, memang bersih sungguh. Tak kena percaya Quran pula, tak kena percaya kepada Nabi SAW pula. Bersih sungguh. Bila bersih, maknanya kita akan jadi macam bayi yang baru dilahirkan. Boleh ke macam tu? Boleh. Di reset balik. Di reset balik. Jadi kosong balik. Dan dirahmati Allah. Alangkah indahnya kalau begitu. Alangkah bahagianya kita kalau begitu. Dan seandainya kalaulah kita dijemput oleh Allah untuk kembali kepadanya dalam keadaan begitu, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Kerana apa? Bersihnya kita, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Bersihnya kita. Inilah yang cukup kita sayangi bila kita cerita tentang Ramadan ini. Bila kita beritahu berkenaan dengan kelebihan Ramadan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
dengan maghfirah ini. Aidil Fitri itu membawa erti kita merayakan hari fitrah. Zakat pun nama zakat fitrah. Kenapa zakat fitrah? Setahun sekali. Dan itu yang wajib, yang tak ada khilaf. Zakat lain macam-macam khilaf. Zakat perniagaan, zakat rumah sewa, zakat ternakan, khilaf. Hak mana kena keluar, hak mana tak kena keluar. Tapi zakat fitrah tak ada khilaf. Itulah yang dikatakan sedekah wajib, dan itulah yang wajib dikeluarkan kepada kita muslimin dan muslimat dan dirahmati Allah. Maknanya kita balik kepada fitrah, membersihkan harta kita, membersihkan pendapatan kita. Bayar cukai pendapatan tak bersih lagi dari sudut umbudiah, bersih dari sudut teks lah, bersih dari sudut percukaian kita lah, dari sudut negara dan sebagainya. Tetapi kita belum bersih daripada pengabdian diri kepada Allah kalau kita tak bayar zakat fitrah. Ramai orang dia bayar sampai beratus ribu, berpuluh ribu, pasal dia banyak harta, bayar teks. Tapi kalau dia tak bayar zakat fitrah, hak berapa ringgit ni, bawah 10 ringgit je kan, bawah 10 ringgit je tak banyak. Tapi kalau dia tak bayar hak ni, tidak ada makna kepada harta yang dimiliki muslim SWT. Teks dia boleh bayar puluh-puluh ribu, teks dia boleh bayar ratus-ratus ribu, teks dia boleh bayar beribu-ribu ringgit, tetapi zakat fitrah dia tak bayar, tidak ada makna kepada pengabdian dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Zakat fitrah itulah yang bagi tujuan membersihkan harta kita, mengembalikan balik harta itu kepada Allah, dan Allah akan bersihkan harta itu muslimin dan muslimat dan dirahmati Allah. Allah akan bersihkan pendapatan kita, Allah akan bersihkan kehidupan kita. Dari sudut apa? Dari sudut harta. Ibadah Ramadan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ini untuk membersihkan jiwa kita, membersihkan pemikiran kita dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meredai ibadah yang kita kerjakan. Untuk yang terakhirnya, saya nak ajak muslimin dan muslimat dan dirahmati Allah menghayati firman Allah Ta'ala surah Al-Ma'idah ayat yang ke-114. Ayat ini mengisahkan kepada kita berkenaan dengan golongan Bani Israel, yang mana mereka mendesak Nabi Allah Isa alaihissalam supaya menyediakan Ma'idah, satu hidangan, makanan yang lazat, yang baik, baru dia nak ikut ajaran Nabi Isa. Kalau tak, dia pakai ugu, nak tinggal ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala Isa bin Maryam, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Sadaqallahul azim. Surah Al-Ma'idah ayat yang ke-114. Maksudnya, telah berkatalah Nabi Allah Isa ibnu Maryam, ya Allah ya Tuhanku, ya Allah ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami ma'idatan minas sama', satu hidangan dari langit, yakni daripada syurga, supaya menjadi hari raya bagi kami, iaitu orang-orang yang bersama dengan kami dan orang-orang yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda kekuasaan Engkau, dan berikanlah kepada kami rezeki, dan Engkaulah Tuhan yang sebaik-baik, Tuhan yang memberi rezeki. Ayat ini terdapat satu perkataan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perkataan Aid. Takunu lana aidan, supaya engkau jadikan ia sebagai hari raya. Dikaitkan dengan Maidah, dikaitkan dengan hidangan dari langit tu. Nabi Isa minta dengan Allah Subhanahu wa taala, turunkanlah hidangan dari langit ya Allah, turun sungguh. Ayat inilah ayat yang menjadi intipati kepada surah Al-Ma'idah.
ayat ke-114 surah Al-Maidah menjadi intipati kepada surah Al-Maidah. Untuk apa? Untuk kami rayakan dia. Dengan adanya hidangan ini kami berseronok, dengan adanya hidangan ini kami bergembira. Li'awwalina, supaya menjadi hari raya bagi orang-orang yang bersama dengan kami, wa akhirina, dan orang-orang yang akan datang sesudah kami ini, supaya kami merayakan hari raya ini dengan hidangan, dengan keseronokan. Maknanya perkataan Aid dalam ayat ini memberi perkataan bahawa kita bergembira dan kita berseronok. Sebab apa? Bergembira dan berseronok. Bergembira kerana mendapat kelebihan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ibadah di bulan Ramadan. Kita berjaya menempuh segala ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita berjaya melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita diberi nikmat itu. Apa nikmatnya? Nikmat kemenangan hari raya. Dan hari raya itulah hari yang bukan hanya fitrah, tetapi hari raya itu ialah hari kita bergembira. Ibnu Katsir menyatakan pandangan beberapa ahli tafsir yang lain, antaranya As-Saddi sebagai contoh. Dia berkata, kami akan menjadikan hari turunnya hidangan itu sebagai hari raya yang kami hormati dan juga dihormati oleh orang-orang yang sesudah kami. Menurut pandangan Al-Thawri pula, yang dimaksudkan dengan Aid dalam ayat itu ialah satu hari yang kami akan melakukan salat padanya. Kenapa melakukan salat? Kerana rasa syukur di atas nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu taala, nikmat hidangan tadi. Kata Qatadah pula, hari raya itu akan dirayakan oleh keturunan mereka sesudah mereka. Bukan hanya sekarang, tetapi keturunan mereka sesudah itu pun akan merayakan hari raya itu. Ini di antara ayat-ayat yang menceritakan kepada kita muslimin dan muslimat dan dirahmati Allah tentang kelebihan hari raya itu ialah hari untuk kita bergembira, hari untuk kita berseronok. Mudah-mudahan hari raya Aidil Fitri ini yang bakal datang pada besoknya akan memberi kebaikan kepada kita muslimin dan muslimat dan dirahmati Allah. Mudah-mudahan amal kita selama 30 hari yang kita kerjakan, masih berbaki 13 hari lagi. Jangan tinggal lagi Ramadan ni. Puak-puak kita jangan tinggal lagi Ramadan. Ada 13 jam lagi. Bukan 13 hari, 13 jam. Ada 13 jam lagi ni. Tak apa dah 13 jam, nak masuk 12 jam dah ni. Pegang Ramadan itu. Pegang dan lepaskanlah dia dalam keadaan kita rasa puas dengan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah taala menerima amal soleh kita sepanjang Ramadan ini, dan mudah-mudahan Allah akan mempertemukan kita sekali lagi dengan Ramadan pada tahun hadapan, insya-Allah. Saya rasa sekali itulah sahaja tazkirah ataupun kuliah subuh saya pada pagi ini. Mudah-mudahan kita mendapat rahmah dan kebaikan, insya-Allah. Dan mudah-mudahan kuliah subuh juga pada pagi ini menjadi sebahagian daripada ibadah Ramadan, insya-Allah. Aku qali hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.